Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Alhamdulillah, kita sama-sama rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat bersama dan dapat sambut hari raya tahun ni. Selamat teruskan bersama dengan Pak and Ma. Moga kita dapat manfaatkan sama-sama ilmu dan praktiskan dalam kehidupan kita untuk kehidupan keluarga kita yang lebih baik dari masa ke semasa. Alright. Hari ini sebenarnya kita nak bercakap pasal kurban, nak kaitkan dengan kurban. Dan selalunya orang kita dia kaitkan kurban ni dengan pengorbanan. Ya. Cuma kita kena clear jelas dulu Korban sebenarnya asal daripada mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuannya. Dan kurban itu dikaitkan dengan adha. Sebab itu kita panggil hari raya kurban ataupun hari raya adha. Adha ni sembelihan korban. Ya. Sebab ada dua makna tu. Kalau kita tengok berkorban lain. Berkurban itu sembelih lembu atau sembelih kambing. Sebab itu kadang-kadang kita mudah je kita sambung berkorban dan pengorbanan. Sebenarnya kita kena faham betul-betul. Berkorban menyembelih sembelihan binatang. Kenapa kita buat? Sebagai tanda pengorbanan diri kita. Pengorbanan harta kita untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bolehlah kalau kita nak kaitkan dengan pengorbanan tu bolehlah, tapi kena faham maksud dia. Sebenarnya asal usul dia tidaklah sama macam berkorban. Kita kata pengorbanan yang kita buat kepada orang, sebab dia adalah satu benda yang kita laksanakan dalam bentuk sembelihan asalnya. Baik, bila kita bercakap pasal dalam kehidupan kita, semua aspek dalam kehidupan kita ni sebenarnya perlukan pengorbanan. Dan siapa yang tak berkorban, dia tak boleh nak hidup dengan orang lain. Ya? Sebab kalau kita sibuk mencari hak kita, ini kita nak faham makna pengorbanan ni. Kita sibuk mencari hak kita, lama-lama kita akan sentiasa duk tuntut hak, kita tak sempat masa nak laksanakan tanggungjawab. Ramai dekat luar sana, kita ambil contoh mudah, suami isteri. Suami duk tuntut hak, isteri kena hormat dekat dia, isteri kena taat dekat dia, isteri tak boleh lawan cakap dia, isteri keluar rumah tanpa izin, derhaka. Kalau asyik duk bercakap yang tu, sebenarnya bukan setakat penat, hubungan kita pun sebenarnya jadi berat. Hubungan kita penat pasal isteri pun stres, kita pun stres. Tapi kalau kita bercakap tentang pengorbanan, kita bercakap tentang memberikan hak yang kita patut dapat, tetapi kita berikan pada orang lain untuk kebahagiaan hubungan. Ini dalam konteks kurban sendiri pun kita ialah seolah-olahnya lembu kambing tu hak kita lah. Kita sembelih, kita korban. Sebab apa? Sebab kita nak bahagiakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab korban yang pada hari raya korban ni memang untuk Allah, ya. Itu untuk tujuan penyembahan diri kita pada Allah. Tapi dalam konteks kehidupan kita, bila kita berkorban, kita kata kita berkorban untuk suami kita, untuk isteri kita, pasangan kita, kita tahu itu hak kita. Kalau kita nak hidup seorang-seorang, tu hak kita. Tapi saya ambil keputusan saya nak berkahwin dengan pasangan saya. So saya memberi hak yang sepatutnya saya dapat tu, saya bagi separuh-separuh lah untuk membahagiakan, ya. Dan kena ambil tanggungjawab, kena cari nafkah. Ada orang dia sibuk cari nafkah dan dia sibuk, dia kata dia berkorban untuk isteri dia, ya. Sebenarnya cari nafkah belum berkorban, itu tanggungjawab. Itu tanggungjawab. Kita jangan sibuk bercakap pasal hak kita, tapi kita banyakkan bercakap tentang tanggungjawab kita. So, sekarang isteri, fitrah dia, orang perempuan, dia sebenarnya kalau dia seronok, dia memang dia nak ikut suka hati dia. Itu orang perempuan macam tu. Dia ikut mood dia, ya. Itu yang orang lelaki kadang-kadang tak faham tu. Jadi bila kita dah kahwin, kita kena kontrol mood kita. Kadang-kadang suami suruh kita buat satu-satu benda waktu kita tengah merajuk. Ada orang perempuan dia kata bukan nak melawan, tapi tengah merajuk, memanglah kita kena pujuk dulu. Ini kena kontrol. Maksudnya memang hak kita, ikut fitrah kita. Kita merajuk, memang merajuk boleh lah. Contohnya tak nak ikut orang, ya. Tapi bila dalam keadaan kita faham
kita elakkan daripada kita ikut perasaan kita, kita korbankan sebahagian daripada yang sepatutnya menjadi hak kita tu untuk kebahagiaan suami kita. Itu namanya pengorbanan dalam hidup. Pengorbanan ni suami dengan isteri, ramai yang kata suami lah, kita keluar cari nafkah, letih cari rezeki, buat rumah untuk isteri. Saya kata itu bukan pengorbanan. Tapi bila isteri pula melihat kepada perkara yang dibuat oleh suami tadi, pada isteri itu pengorbanan suami. Ini kena faham betul-betul sebab ramai orang dia kata dia berkorban untuk orang. Tapi sebenarnya pengorbanan ni yang bagusnya kita tengok dari sudut pandangan yang berlawanan. Apa pengorbanan suami kepada isteri, biar isteri yang tengok. Apa pengorbanan isteri pada suami, biar suami yang sedar. Kalau masing-masing mengaku, kadang-kadang saya jumpa ada anak yang tak berapa nak ikut, nak cakap mak ayah, tak berapa nak taat pada mak ayah. Bila kita tanya, kita sembang baik-baik, kenapa tak nak ikut cakap mak ayah, mak yang lahirkan kita, mak yang besarkan kita. Dia kata itu bukan tugas saya, itu memang tugas mak. Bila kita dah faham, dah melihat benda tu sebagai tanggungjawab dia, kita tak rasa itu pengorbanan. Kita melihat tanggungjawab yang dilakukan oleh orang lain kepada kita sebagai pengorbanan. Dan kita buat tanggungjawab kepada orang, jangan fikir itu pengorbanan. Kalau tidak, kita duduk syok sendiri, kita duduk rasa kita seorang je yang bagus. Yang bergaduh, yang jadi ego masing-masing, sebab masing-masing sebenarnya dia rasa dia berkorban kepada orang lain. Ya. Tanya mak dengan ayah, oh kami banyak berkorban untuk anak-anak. Ini biasanya mak dengan ayah yang macam ni, mak ayah yang sedar tak sedar, kita sombong sebenarnya. Ya. Kalau tanya anak, apa pengorbanan mak dengan ayah? Oh, mak dengan ayah banyak sangat berkorban untuk kita orang. Dia besarkan kita orang, dia lahirkan kita orang dulu, sakit mak lahirkan kita dulu, dia sanggup sakit, dia sanggup susah, dia sanggup pergi cari rezeki untuk bagi kita besar. Itu bagus. Sebab itu saya bukan nak bercakap pengorbanan secara umum macam tu. Macam mana kita nak memahami dan menghayati pengorbanan dalam hidup kita? Kalau tidak, kita faham, bukan tak faham. Tapi kenapa asyik bergaduh? Saya banyak berkorban untuk dia. Dia yang patut taat dekat saya. Yang isteri pula, asyik kita je yang korban kat dia. Pengorbanan kita dia tak kira. Akhirnya sebenarnya huru-hara hubungan kita. Kita pandang dari sudut yang berbeza. Now, apa pengorbanan kita kepada pasangan kita? Tak ada. Ya. Saya pun tak tahu apa yang saya buat pengorbanan saya kepada isteri saya, sebab saya duk fikir banyak lagi yang dia berkorban untuk saya. Jadi bila tanya isteri pula, apa yang pengorbanan yang dibuat kepada suami? Sebenarnya banyak lagi benda yang saya tak sempat buat pada suami saya. Contoh, cantik. Ini adalah pasangan yang ideal, yang bahagia dan membahagiakan. Anak, ada mak. Bila saya tanya, ada tak anak yang berkorban untuk mak ayah? Dalam bahasa umum, selalunya mak dengan ayah tak rasa anak berkorban pada mak. Sebab kita selalu diberitahu, mak ayah lah yang banyak berkorban untuk anak, mengorbankan jiwa dan raga, pergi cari rezeki, sanggup apa dapat rezeki pun semua untuk anak. Itu yang ayah buat. Ya. Mak ni, kalau tanyalah mak mana pun, ya, sakit ke tak bersalin? Sakit. Tapi kalau nak bandingkan sakit bersalin tu, patutnya buang je anak tu, menyusahkan, menyakitkan kita. Tapi apa yang mak buat? Ya, walaupun sakit, ya, anak tu yang menyebabkan dia sakit, tapi anak tu jugalah yang dia jaga, dia besarkan. Ya, dia susah, dia sakit. Mak tak makan, tak ada masalah. Ya, mak ni tak makan tak ada masalah, tapi makanan mesti ada untuk anak. Anak balik, mak jom makan sama. Makan dulu, mak dah makan. Sanggup menipu pasal berkorban untuk anak. Tapi jangan fikir, jangan ingat sangat pengorbanan kita pada orang lain, pada anak-anak pun. Ya. Anak-anak yang perlu faham benda ni. Apa pengorbanan mak dengan ayah kita? Ya. Bila balik jumpa mak, ya, kadang-kadang balik kita dah dewasa, contohnya balik kampung sekali-sekala, jumpa salam dengan ayah peluk, ya, ayah kata, lawanya baju ni. Apa maksud ayah? Contoh, ya, kita yang memahami ni, ayah daripada dulu duk bekerja untuk kita, tak pernah pakai baju yang cantik macam ni, contohnya. Itu pengorbanan ayah kita. Dan sekarang apa yang aku patut buat?
jom ya kita pergi beli baju. Baru kita tahu macam mana nak hargai pengorbanan tu. Tapi kalau ayah balik-balik pun ayah duduk bising, duduk kecoh, kau balik jadi anak yang baik sikit, ingat sikit apa yang ayah dah buat, ayah daripada dulu, ya. Anak pun sakit kepala dengar, ayah pun stres pasal duk ingat benda-benda tu. Bagaimana kita nak menghayati maksud pengorbanan tu? Ya, pengorbanan tu berlaku, tapi cara sebut kadang-kadang tidak memberi kesan yang baik, ya. Kalau kita dah asyik sebut cikgu, contoh cikgu dengan anak murid, cikgu duduk asyik bising, ya, kami ni sanggup datang ke sekolah awal pagi lah, datang untuk mengajar, mendidik anak bangsa, hari guru, hari kantin kami kena jadi tukang masak, hari biasa kena jadi jaga. Kalau kita dah asyik sibuk sebut benda-benda yang macam tu, pengorbanan kita, sebenarnya anak murid kita pun tak berapa raih sangat pun, ya. Silat-silat tanya anak murid pun macam tu juga. Baik kita orang datang sekolah, ada tak kerja cikgu? Masing-masing sibuk nak sebut pengorbanan mereka kepada orang lain. Tapi kalaulah dalam satu sekolah, ya, cikgu-cikgu yang menghargai anak murid, Allah, ya, anak-anak murid terima kasih sangat datang sekolah, cikgu ada, cikgu boleh bekerja, contoh, ya, anak murid pun janganlah cakap macam tu, cikgu dah banyak berkorban untuk kami, ya, cikgu sanggup tinggal anak-anak cikgu datang mengajar kat sekolah, ya. Kalau nak sebut yang menyakitkan hati banyak je, cikgu datang bukan dapat gaji ke? Dah, ya, jadi bergaduh. Pengorbanan adalah satu benda untuk yang kita faham dan kita hargai, kita raikan, bukannya untuk disebut-sebut sebagai kesombongan diri. Sebab kalau sebut, yelah, benda tu boleh, sebenarnya benda tu boleh berlaku, tapi tujuan dia tak akan jadi positif. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau kita faham benda ni, apa yang kita buat dalam korban, apa yang dibuat oleh Habil dan Qabil dalam sejarah korban, ya, Allah suruh Habil dan Qabil buat korban sembelihan. Habil dia cari yang paling gemuk kambing dia, yang paling sihat, sebab dia nak bagi benda yang Allah nak. Allah suka benda-benda yang berkualiti tinggi, dia cari yang tu. Dan Qabil pula dia cari, dan kau suruh sangat, aku buatlah, tapi kambing kurus, kambing tak berapa sihat dia sembelih. Lalu Allah kata pengorbanan ataupun korban tu sendiri, roh korban tu sendiri bukanlah pada darah yang mengalir, tapi keikhlasan yang dilaksanakan ataupun yang wujud dalam diri seseorang yang berkorban. Sebab itu saya ambil benda yang sama dalam pengorbanan hidup kita. Apa yang kita buat berkorban untuk orang, mesti nombor satu dengan kasih sayang. Kalau kita berkorban, ada je dia kata yelah kita berkorban lah, nak buat macam mana. Kalau berkorban lah nak buat macam mana, tak ikhlas. Ataupun dah tak ada pilihan, ya, tak ada option lain, yelah bagi kat dia je lah, kita berkorban je lah. Itu bukan berkorban ni, bila kita ada pilihan untuk dapat kat kita, tapi kita bagi kat orang. Dan bila kita ada hak untuk kita jadi lebih happy, lebih bahagia, tapi kita sanggup turunkan sikit pasal nak bagi bahagia tu dekat orang. Contoh, isteri, orang perempuan kan, dia contohlah, dia suka berjalan, dia suka window shopping, sikit-sikit nak tengok tudung-tudung dah ada 47 helai, tapi nak tengok tudung baru. Itu orang perempuan. Tapi bila cakap dekat orang lelaki dia start nak marah dah tu, pasal dah ada 47 dah kat rumah, ya. Tapi kenapa kita boleh downkan sikit? Kita tak berapa happy lah nak pergi berjalan, habis masa tengok tudung nombor 48, ya. Tapi kita downkan sikit. Sebab apa? Sebab kita nak bahagiakan dia. Kita tahu benda tu membahagiakan dia. Apa kesudahan dia? Isteri kita akan rasa bahagia, dan bahagia ni bila dia dah dapat, dia mudah dikongsi. Ya, sebab tu ramai orang tanya, dia kata macam mana nak ubah pasangan saya, sebab dia ni contohnya suka gini. Suami saya suka pandang baran, ya, dia suka marah-marah orang. Saya kata sebab apa dia terpaksa marah sebenarnya, dia marah orang sebab dia tak happy. Yang habis tu saya nak buat apa? Cuba bahagiakan dia, ya.
Ada pula dia marah kat saya kena bahagiakan dia. Saya kata try dulu, ya. Ramai juga yang kata lepas lama sikit dia try buat, dia kata betul lah, ya. Sebab bila orang happy, tak ada orang happy marah. Kita sendiri pun sebenarnya bila kita mengungkit, bila kita menyebut macam-macam benda yang kita buat dekat orang, seolah-olah macam kita berkorban, sebenarnya sebab kita rasa tidak dihargai. Tapi mak dengan ayah, bila dia buat dekat anak dia dan anak dia pula sambut baik pengorbanan tadi, balas balik budi, jadi anak yang baik, anak yang soleh, saya rasa mak yang macam ni tak akan ungkit benda yang dia dah buat. Tapi bila anak buat perangai, masa tu kita start mengungkit. Sebab pengorbanan, kesimpulan dia, pengorbanan ni biarlah untuk kita faham apa yang orang korban untuk kita, ya. Pengorbanan bukan yang kita buat dekat orang. Tak payah sebut. Nabi pun pernah sebut, benda baik kita buat kat orang, lupa cepat-cepat. Benda jahat kita buat kat orang, itu yang kena ingat. Yang pertama tadi kena dengan kasih sayang, yang kedua dengan pilihan, bukannya dengan terpaksa. Kalau terpaksa berkorban, samalah dengan korban pada hari raya haji pun Allah tak terima, macam yang Qabil buat, ya. Dan kalaupun dia mengorbankan diri kita sendiri pun, ya, kita terpaksa korbankan kebahagiaan kita. Ini yang diberi contoh oleh Nabi Ismail alaihissalam. Bila Nabi Ibrahim dapat wahyu sembelih anak dia, apa jawab Nabi Ismail? Ya, kalau itu yang Allah suruh, buat je, ya. Aku sabar. So kita pun kena ambil konsep itulah, nak berkorban. Dan yang terakhir yang penting, kalau kita nak buat pengorbanan kepada orang, kita nak berkorban untuk orang, biarlah berkorban benda yang baik dan cerdik. Pendek kalau ringkas mungkin tak faham, tapi ada orang dia berkorban macam-macam. Tapi orang yang kita berkorban tu tak perasan pun kita berkorban. Pasal kita berkorban, kita buat pengorbanan, buat benda baik dekat orang tu. Kita beli, contoh isteri beli kasut, ya. 4 pasang dia beli kasut kerja, dia beli 4 pasang dekat suami dia. Saya yakin balik kena marah. Sebab kita nampak, kita ingat kita berkorban. Habis gaji saya bulan ni bang, saya nak beli kasut abang. Bodoh, dapat sebiji. Sebab apa? Sebab tak cerdik. Baik tak cerdik, ya. Kalau nak baik, dia kena faham apa yang membahagiakan pasangan kita. Sebab dia lain. Suami ni kalau dah ada kasut satu sepasang cukup. So tak payah beli yang kedua, ya. Dia tak macam isteri kalau dia dah ada 13 pasang, suami kalau nampak isteri tu selalu tengok sangat kasut, beli yang ke-14, ya. Dia peluk kita nanti, dia sayang lagi. Ini namanya pengorbanan biarlah baik dan cerdik. Dan kita kena ada ilmu lah, kena faham. Bukan berkorban bodoh macam tu, berkorban apa saja tu betul lah. Tapi kalau berkorban apa saja tak ada guna langsung, kita akan end up dengan kesudahan yang tidak menggembirakan satu sama lain. Sebab itu kita hendaklah sentiasa menjaga hubungan baik. Kalau dalam konteks keluarga, kita bercakap anak dengan mak ayah, anak selalu doakan mak ayah sebagaimana mak ayah membesarkan kita daripada kecil dulu. Nampak? Ini anak yang digambarkan oleh Allah sebagai anak yang berkorban, yang faham pengorbanan mak ayah. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dia tak sebut dengan contoh ayah pula sebut sebab aku banyak berkorban, ya, Allah terimalah pengorbanan aku dan jadikan aku dapat pahala banyak. Itu tak diajar. Tapi Allah ajar pada anak kata ampunkan aku, ampunkan kedua ibu bapa aku sebagaimana mereka membesarkan aku daripada kecil. Nampak? Diajar supaya melihat maksud pengorbanan dan konsep pengorbanan ni difahami dari mata yang berlawanan. InsyaAllah kalau kita dah boleh mula hidup meraihkan, menghargai pengorbanan orang lain, saya pasti kita akan jumpa satu kehidupan yang sangat bahagia dan kita tak rasa pun nak marah dekat orang lagi dah. Banyak sangat orang keliling kita sebenarnya membahagiakan kita. Yang menyusahkan kita sebenarnya pun sedang berkorban untuk kita kadang-kadang, ya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, kita dapat praktiskan dalam kehidupan kita, kita tambah baik, naikkan martabat kemuliaan hidup kita menjadi orang yang lebih cerdik, orang yang lebih baik dan cerdik, ya. Teruskan bersama dengan Pa dan Ma supaya kita dapat menambah ilmu dari masa ke semasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha.